Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Kita sambung kembali dari kitab Matn al-Badrin pada bab kelebihan menuntut ilmu, kelebihan belajar. Pada hari ini iaitu 9 Ramadan. Kita terhenti seketika, kita sambung kembali dari tajuk tersebut dari kitab Matn al-Badrin lambaran ataupun muka surat 4. Muka surat 4, baris 4 dari atas ke bawah. Muka surat 4, baris 4. Kalau sesiapa ada kitab di rumah, sambil-sambil mendengar, bukalah lambaran kitab masing-masing. Kita dapat menatap apa yang tercatat dari kitab tersebut. Dan cetera, cakap orang zaman dulu, kalau kata-kata kisah lah, bukan makna cetera tu supaya cerita-cerita karut laba-laba, tidak. Kisah tu sungguh benar. Dan cetera daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni sahabat Nabi, pernah menjadi khadam, berkhidmat kepada Nabi sehingga wafat Nabi. Beliau ni lahirnya di Madinah. Dia peluk Islam, masuk Islam dalam usia masih kecil lagi. Masuk Islam dah. Lepas tu dia sanggup menjadi khadam bagi Nabi sehingga wafat Nabi. Dan beliau wafat di Basrah, yang dikira last ataupun orang yang terakhir di kalangan sahabat Nabi yang wafat di Basrah, Sayyidina Anas. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nari falyanzur ilal muta'allimina wal mustami'ina fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin wa mustami'in yamsi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah wa bunya lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah wa ma dama yamshi 'alal ardi fal ardu tastaghfiru lah wa yamsi wa yusbihu maghfuran lah wa syahidat malaikatu lahum bi annahum utuqaullahi min nari. Kita lihat deh. Kalau kita buka kitab tu, kita boleh tengok sendiri. Barang siapa kasih, sesiapa yang kasih memandang kepada pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, mengikut ayat tadi, sesiapa suka nak lihat orang yang dimerdeka oleh Allah Ta'ala, yang dilepas oleh Allah Ta'ala daripada neraka, maka hendaklah kamu tu lihat kepada orang yang menuntut ilmu. Tengoklah wajah-wajah pelajar agama tu, tak kira lah tua muda, lelaki puan, kecil besar tu, asalkan orang tu termasuk dalam ruang lingkup pelajar agama, termasuk dalam golongan orang yang merdeka oleh Allah Ta'ala daripada neraka. Dan termasuk juga bukan kata orang belajar saja, dimerdeka oleh Allah Ta'ala daripada neraka, orang yang mendengar akan ilmu, golongan mustami',
Dia tak ada kitab tapi dia minat dengan ceramah agama, orang mengajar agama, termasuk juga. Maka demi Tuhan, diri Muhammad pada tangan kudratnya, bukan Tuhan bertangan pula. Dalam pula kekuasaan Tuhan, nyawa Nabi kita sendiri sekalipun. Tiada daripada orang yang belajar ilmu dan orang yang mendengar ilmu berjalan ia kepada babul ilmi. Dia berjalan kepada majlis orang mengajar. Malaikat di surat ditulis Allah baginya dengan tiap-tiap langkah tu ibadah setahun, satu langkah menepati berbuat ibadat satu tahun, dua langkah 2 tahun, 10 langkah 10 tahun. Belum masuk majlis ilmu lagi tu. Perjalanan pergi balik dia ambil kira dah oleh Tuhan, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam. Qadam ke kidam? Baca mana tu? Qadam lah. Satu Madinah di dalam surga, dan selama-lama berjalan ia di atas bumi, selama dia berjalan di muka bumi, selagi dia tu orang mengaji agama, maka bumi itu mengucap istighfar baginya. Bumi tolong minta ampun tentang dosanya. Dan kalau bumi yang tidak berdosa dengan Tuhan minta ampun, tak kalah Tuhan tidak terima permintaan bumi tadi. Itulah sebab layak dimerdeka oleh Tuhan. Maka bumi itu mengucap istighfar baginya, dan berpetang berpagi-pagi, pagi petang bumi hidup minta ampun. Selagi dia tu termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu, dan diampun dosanya. Dah bumi yang tak berdosa minta ampun, tak kalau Tuhan tak terima. Hak yang jadi payah Tuhan nak terima doa ke amalannya, hak duk berkarat dengan dosa. Siapa turun bala baru berdoa. Sebelum dia bala terlupa nak berdoa. Kalau doa pun pendek ketak, setelah bala baru panjang lebar. Macam ni payah Tuhan nak terima doa ni. Dan disaksi oleh malaikat. Malaikat saksi bagi mereka itu, mereka yang menuntut ilmu tadi, bahawa mereka itu pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka, orang yang diselamat oleh Tuhan, orang yang dilepas oleh Tuhan dari azab neraka, mengikut ayat dalam kitab Matla'al Badrin. Kita terus lagi, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjana faqalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi hubbul ulama'i misqala dzarratin wa inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjanan. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala man kana fi qalbihi bughdul ulama'i misqala dzarratin. Bahwasanya setengah daripada manusia itu, beberapa manusia mereka itu akan masuk syurga semata-mata ada segolongan orang tu dengan mudah sekali masuk syurga, dengan tidak ada soal siasat lagi. Kalau tak kedai dia soal siasat pun tidaklah berpanjang lebar. Nabi kata adanya segolongan orang begitu, dimudahkan oleh Allah akan dia masuk syurga. Maka semua mereka itu, makna semua itu bertanya, mereka itu sahabat. Setelah disebutnya oleh Nabi sebegitu, maka bertanyalah oleh sahabat, siapa mereka itu yang Rasulullah, orang macam mana tu dimudahkan masuk syurga? Tak disoal siasat dengan halusnya sekali, orang macam mana? Sabdanya kata Nabi,
Iaitu mereka yang ada pada hatinya itu kasih akan ulama, kasih kepada orang yang berilmu. Qadar satu miskal zarrah, qadar seberat zarrah, sekadar tu saja. Terdetik di hati kasih kepada orang yang berilmu agama, pun dimudah oleh Tuhan pada masuk surga. Dan bahawa setengah daripada manusia itu, beberapa manusia masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Pula dah hak tadi mudah masuk surga, hak ni pula mudah masuk neraka. Maka hak yang macam mana pula yang dikatakan mudah masuk neraka ni? Maka sembah mereka itu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu kok yang mudah masuk neraka ni? Tak soal banyak dah. Tengok-tengok air muka tu, pakai arah masuk neraka selalu. Sebenarnya kata Nabi, iaitu mereka yang ada pada hatinya itu benci akan ulama qadar miskal zarrah. Tengok orang mengaji agama, tengok orang mempunyai ilmu agama, benci, menyampah, padahal dengan muka akhirat. Sedangkan orang berilmu itulah orang yang menerima apa yang dipusaka, yang diwarasahkan oleh Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Orang yang berilmu itu orang menerima pusaka Nabi. Nabi tidak ada tinggal pusaka kepada umatnya selain daripada ilmu. Bukan dia tinggal pusaka harta. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ulama'a lam taktub alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Artinya pada siapa menolong, man a'ana aliman, barang siapa menolong akan orang yang alim, orang yang mengajarlah. Bukan alim duk kemas seorang dengan ilmu dia, tidak. Setelah dia milik ilmu, dihamburkan ilmu kepada masyarakat umum, dengan ikhlas, dengan mudah, dengan tidak berat tulang, dengan tidak diletakkan nilai harga. Ini dah sampai zaman kita ni, zaman kiranya anak hamba ilmu kepada orang, nak jadi berat tulang dah. Yang kadang-kadang berat ni meletakkan harga sekian-sekian. Barang siapa menolong akan orang alim, orang yang alim, atau orang yang belajar ilmu, dia tolong orang mengajar ke, tolong orang mengaji ke. Dan jikalau dengan satu minuman air sekalipun, sekadar tu saja ditolong, kiranya orang tu perlu, sekadar bagi seteguk air, maka seperti perbuat ia akan Kaabah 70 kali. Faka'an nama banal Ka'bata sab'ina marrah, menepati semacam dia bangun Kaabah. Dia buat Kaabah sebanyak 70 kali. Ini dipanggil hadis taghrib, nak menggemarkan, menggalakkan kita kepada ilmu agama. Kita kena ihtimam menepatilah apa yang disarankan oleh ulama dalam kitab yang diakui. Sebab kita tengok pengarang kitab ni bukan calon-calon orang, bukan orang biasa, orang yang diakui, termasuk dalam golongan tokoh ulama yang unggul pada zaman silam. Yang kedua pula, kitab Matla'ah Badr ini sudah terkenal lama, sudah dibaca sejak daripada generasi yang dahulu-dahulu lagi. Cuma sampai di zaman kita mutaakhir ni tak dibaca. Sebab apa? Sebab tak boleh baca. Mengapa tak boleh baca? Sebab tulis Jawi. Sedangkan orang Melayu ni masyhur oleh orang Arab zaman dulu dipanggil orang Jawi. Tiba-tiba bahasa ibunda pun tak boleh.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra muta'allim ala qaryatin rafa'allahu al-'azaba 40 yawman min maqabiri tilkal qaryati." Apabila lalu orang belajar ilmu atas satu dusun, bukan dusun durian ni, cakap orang zaman dulu, dia kampung tu dikata dusun. Orang mengaji agama masuk dalam kampung. Kampung mana? Kampung Batu 10. Diangkat Allah akan azab 40 hari daripada segala kubur. Demikian dusun itu daripada masuk dalam kampung tadi oleh orang mengaji agama, Allah Ta'ala angkat azab kubur ahli kampung yang dimasuki oleh pelajar tadi. Waktulah masyarakat Kelantan, masyarakat selatan Thailand, dia tidak ke tepi orang ngaji pondok ni. Dikala berlaku kematian keluarga, kadang-kadang dia dijemput seramai mungkin orang mengaji pondok pergi ke kubur si mati. Bukan sekadar menghantar jenazah ke kubur, dia baca Quran di atas perkuburan tadi. Dibuat tahlil. Antara lain lagi diharap benda-benda yang sebeginilah. Selain daripada diharap, apa yang dibaca ditahlil oleh pelajar tadi menghadiahkan pahala kepada si mati. Antara lain lagi, dijemputkan pelajar-pelajar mengaji memondok tadi, menyembahyang ke atas mayatnya seramai mungkin, yang kadang-kadang diangkut dengan bas. Naik bas pergi sembahyang mayat. Tidaklah kata dia sembahyang sekadar yang ada dalam masjid itulah, ada 15 orang lah, sedangkan kita boleh mampu undang yang lain lagi. Dengan disediakan kenderaan. Sebab apa? Sebab diramalkan sembahyang mayat satu kelebihan pula. Kalau disembayangi pula oleh orang yang baik-baik, orang yang ada autoriti di sisi Allah, harapan doa dia tu diijabah, dimustajab, diperkenan oleh Allah. Dan hikayat daripada Hasan Basri bin Yasan Al-Basri. Ni generasi di peringkat tabi'i, bukan sahabat tabi'i, ahli tabi'i, imam tabi'i yang terkenal, dari Basrah. Beliau lahir di Madinah dan didiami di Basrah dan pun wafat pun di Basrah. Hasan Basri. Hikayat daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu, katanya, tiada aku ketahui sesuatu yang afdal daripada perang sabilillah. Yang paling afdal sekali, kata Hasan Basri, ialah berjihad fi sabilillah, berperang sabilillah. Itu benda yang paling lebih. Punya lebihnya kiranya mati syahid. Mati peperangan tadi menjadi saksi baik ke atasnya. Selepas daripada yang paling lebih berjihad fi sabilillah, melainkan bahawa adalah orang yang menuntut ilmu seolah-olah terada di mata tangga yang kedua. Pada lebihnya orang mengaji agama tu. Ya je, tengok. Mari surah dia. Tengok buat rakaman. Mari surah. Maka bahwasanya afdal daripada perang sabilillah. Maka bahwasanya afdal daripada perang sabilillah, menuntut ilmu tu, lebih pada tu lagi. Mata tangga pertama, kelebihan orang menuntut ilmu agama, bukan yang kedua daripada sabilillah dak.
keluar daripada rumahnya, sepatut dia ada dengar tu, dan barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut satu bab daripada ilmu, dia keluar rumah. Kerana nak belajar satu bab ilmu, bab fiqh ke, bab tauhid ke, bab tasawuf ke, hatta bab ilmu alat ke, dikeliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya. Wajah asli malaikat ni bersayap, bersayap. Tapi dia boleh menyerupa, kadang-kadang dia menyerupa manusia, serupa jin jugalah. Asal jin tu macam mana tak tahu, tapi dia boleh menyamar dengan wajah-wajah makhluk, seperti berupa binatang, berupa manusia. Malaikat tadi dia buka sayap dia tu, dia keliling orang yang keluar rumah kerana nak mengaji agama tadi. Malaikat buka sayap dia keliling orang tu, supaya pengantin lah ni. Dan selawat atasnya segala burung pada hawa burung yang duk berterbang tu. Selawat burung ke atas orang keluar rumah kerana belajar tadi. Burung minta ampun, walaupun burung gagak sekali pun, burung. Dan binatang di padang, binatang-binatang berkeliaran tu pun minta ampun juga dengan Tuhan. Dan ikan di dalam laut, ikan di laut, ikan di tasik, ikan di dalam kaca apa, kita ada bela tu, dia minta juga pengampunan Allah ke atas orang yang belajar agama. Dan diberi pahala 27 siddiq. Pahala ke atas orang mengaji agama tu menepati 27 para siddiqin. Ni orang yang benar ni, orang yang berjaya di sisi Allah ni. Para salihin, para syuhada, para siddiqin, inilah golongan orang yang berjaya, yang diiktiraf oleh Allah. Tapi nak terciptakan golongan tersebut bukan suatu perkara mudah. Nak jadi orang yang berjaya, orang yang siddiq, orang yang soleh, golongan yang berjihad pada jalan Allah. Dan tersebut di dalam kitab Al-Barakah. Kitab-kitab begini selama kita tak jumpa dah, mungkin dah terlupus dah. Kitab-kitab yang disebut di dalam kitab karangan ulama dulu jarang nak ada dah. Kita kata di sekitar Kuala Lumpur kita di kedai kitab Bajra ke, di Wisma Yakin, kita nak cari kitab-kitab pun tidak sebegitu ada. Kalau ada pun buku-buku kitab karangan ulama dulu, walaupun namanya kedai kitab. Kalau agak banyak sikit, kalau kitab-kitab di Malaysia kita ni di Kelantan, kedai kitab Jaafar Rawah Kota Baru tu agak banyak sikit, banyak. Jadi boleh dikatakan ilmuwan ulama-ulama Islam sebilangan besar sudah terhilang, sudah terlupus. Dari situ pengetahuan agama tu ada pun begitulah, dah hilang dah separuh. Lebih-lebih lagi kalau baca sejarah dah, zaman kegemilangan Islam dulu, sebilangan besar kitab tu dibuang, dihumban ke sungai, berbagai-bagai lah. Begitu juga kitab-kitab hadis tu. Kalau kita nak komen hadis tu, hadis ni sebanyak mana kita mengaji hadis, kita kata saya dapat khatam mengaji Sunan Sitah. Betul lah, kitab hadis ni bukan setakat Sunan Sitah, sebab orang yang meriwayatkan hadis tu cukup ramai, sampai 30 orang lebih perawi-perawi hadis meriwayat hadis tu. Bukan Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasa'i, Ibnu Majah saja, ramai lagi.
Tersebut di dalam kitab Al-Barakah bahawasanya Allah Ta'ala menghisab, mengkira pada hari kiamat akan seorang hambanya. Setiap orang di hari akhirat tetap dihisab, dihitung. Banyak mana amalan soleh, banyak mana amalan toleh. Kok soleh tu hak baik, kok toleh tu hak jahat, semua dia kira belaka. Maka bukan setakat dia kira, ditimbang. Cara teknik timbang tu Allah Ta'ala lebih tahulah. Jangan nampak timbang seperti timbang gula berapa kilo. Itu timbang jenis benda dunia. Ini benda di akhirat akan datang. Manakala ditimbang amalan tadi, maka berat kejahatannya daripada kebajikan. Oh, nasib tak baik. Timbang. Oh, yang jahat 100 kilo. Oh, yang baik 5 kilo ataupun 50 kilo, gagah tu 50 tu. Siapa lagi menimbang, barulah nak baik tu banyak. Nak baik tu berat daripada yang jahat. Tapi tanya tak menimbang sekarang ni, biasalah. Dia tak nampak tu. Dia tak boleh nak gagal dalam kepala dia akhirat tu. Amalan kita pasti ditimbang. Wa imma baik ataupun jahat. Mana kalau ditimbang berat jahat dari baik, maka disuruh dengan dia kepada neraka. Tak ada pilihan, dah berat jahat. Diarah semasuk neraka lah. Cemah dah ni. Maka apabila dibawa, dengan dia dibawa nak masuk neraka ni, maka firman Allah Ta'ala bagi Jibril, Tuhan pun firman kepada malaikat Jibril, dapatkan hamba-Ku, kena kita tanya, dan tanyakan akan dia, kamu heret nak masuk neraka tu, kamu pergi tanya dia dulu. Orang yang duk bawa tu kita tanya dia dulu, jangan duk masuk lagi, jangan dihumbankan lagi ke dalam neraka. Apa ditanyanya? Adakah ia duduk pada tempat orang alim di dalam dunia? Orang tu pernah duduk ke bersama dengan ulama, dengan orang yang mempunyai ilmu agama semasa hidup dunia? Maka kata Tuhan, aku ampun akan dia dengan syafaatnya, aku ampun dosa dia. Dengan syafaat kerana dia boleh duduk sekali dengan ulama di dunia. Bagaimana tradisi orang Melayu, seperti mengaji secara memondok. Orang mengaji secara memondok itu menempati berkedudukan dengan ulama. Dibuat pondok kecil-kecil di perkadangan rumah tok guru tu. Di zaman Nabi tu kalangan Ahlus Sufah tu, dia buat khemah-khemah di perkadangan Masjid Nabawi keliling rumah Nabi tu. Kalau pernah dia berada begitu, kata Tuhan, aku akan ampun dosa dia dengan syafaat ulama tu. Maka bertanya Jibril bertanya dia, orang yang nak masuk neraka, amalan jahat berat daripada baik. Maka berkata, ya, pernah mau duduk sekali ulama ke masa dunia dulu? Dia tanya orang tu. Kata orang tu, tiada. Aku tak pernah. Tak pernah memondok di pondok sekian-sekian. Tak pernah berkedudukan di kampung sekian-sekian dengan ulama. Dan berkata Jibril, hei Tuhanku, Engkau yang lebih mengetahui dengan hal hamba-Mu. Kalau bahasa kita agak, Jibril kata, wahai Tuhan, Mu lebih tahu, tak payah aku ceritalah. Keadaan orang ni memang tidak berkedudukan dengan ulama. Maka firman-Nya, Tuhan arah lagi pada malaikat Jibril. Bukan kata manakala berat amalan jahat pakai humbang neraka. Tak, dia soal siasat dengan halus. Jadi payah Tuhan nak masuk neraka seseorang tu. Maka firman-Nya tanya akan dia, adakah ia kasih akan orang yang alim? Semasa hidup dunia dia pernah kasih ulama kah? Kena tanya dia tu. Maka ditanya, Jibril pun tanya, pernah kasih ulama kah? Maka berkata, ia tiada. Dah tidak duduk sekali. Tengok muka Tok Guru pun beci.
Maka peramanya tak ada kasih ulama. Maka peramanya ke Tuhan, tanya ilmu hijab dia, mau tanya lagi dia. Adakah ia duduk bersama-sama di dalam hidangan serta orang alim sekali? Pernahkah dia duduk makan satu hidang dengan ulama? Walaupun satu kali sudahlah. Maka ditanyanya, Jibril bertanya dia, pernah kamu duduk makan sekali dengan ulama semasa dunia dulu? Maka katanya tiada. Ini tak berhaba dengan orang ilmu ni. Nak kata orang asli pun tidak. Kalau asli ni. Maka peramanya tanya alim munkar, tidak tanya lagi. Tanya alim munkar, adakah namanya dan bangsanya? Adakah senama bagaimana nama ulama? Baihaqi ke? Itu tarah perawi hadis dia, Imam Baihaqi. Atau keturunan keluarga pertalian keluarga, adakah hubungan pertalian keluarga dengan ulama? Maka jika muafakat namanya dengan orang alim pada sudut namanya, aku ampun akan dia. Sebab tu lah dia nak buat nama anak tu, dia gagal dalam kepala dia, nama ulama dia bagus, dia pun menamakan anak dia Muhammad Baihaqi. Dia ambil sempurna Imam Baihaqi. Muhammad Suyuti, Imam Suyuti daripada Asyuk Mesir. Maka ditanya, maka tiada muafakat dengan dia. Nama pun nama lain. Nama apa? Nama Sal Munafiki. Allahu Rabbi, betapa tolongnya puak dia menama anak dia Sal. Satu minta munafiki, tu minta suruh anak jadi munafiki. Ini cerita sungguh. Seorang guru dapat lahir anak lelaki, dia nama anak dia Sal Munafiki. Atau ada orang kampung ngaji agama, dia kata tak comel nama anak kamu ni. Dia tak puas hati, dia pergi jumpa Tok Guru saya. Tok Guru saya kata tak betul sungguh tu, tak comel, minta nak jadi munafik. Nak pergi ubah semula di pendaftaran bukan mudah kan. Maka apa namanya, hei Jibril, Tuhan arah lagi pada Jibril, ambil akan dia dengan tangannya. Maka tiada muafakat dengan dia. Maka permanya, hei Jibril, ambil olehmu akan dia dengan tangan dan masukkan ke syurga. Kok mana pun masuk syurga juga. Pada peringkat awal ayat masuk neraka dah. Apa ni? Maka bahawasanya kata Tuhan, adalah ia kasih akan seorang laki-laki. Kerana dia kasih kepada seorang laki-laki. Dan adalah laki-laki yang dia kasih itu, kasih ia akan orang alim. Maka dia pun akan dia dengan barakahnya. Dengan sebab itu kena berkawan dengan orang yang baik. Harapan kebaikan dia itu akan sampai terpiah kebaikan dianya kepada kita. Ada kelebihan ilmu itu amat banyak daripada beberapa ayat dan hadis dan asar perkataan sahabat. Tetapi qadar ini memadalah bagi orang yang dikehendaki akan petunjuk dan taufik. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Habilah bab kelebihan ilmu dari kitab Matla'al Badrin yang masyhur di Nusantara kita ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Dah.